Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farhan bin Abu Hassan, nama matrik S62519 dari program Sarjana Muda Sains Biologi Marin dengan kepujian dari kursus kenegaraan NCC 3053 dari grup 6. Hari ini saya ingin membincangkan tajuk berkenaan masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja. Pengenalan. Beberapa tahun kebelakangan ini, kita sering disajikan dengan berita kematian akibat bunuh diri daripada setiap lapisan masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja dari seluruh pelosok dunia. Malaysia juga tidak ketinggalan dalam mendepani masalah ini, tak kala berita tentang kematian bunuh diri semakin meningkat dan rata-ratanya berlaku dalam kalangan belia pelapis masa depan negara. Fenomena ini mengejutkan ramai pihak, terutamanya sektor perubatan, kerana rawatan dan intervensi psikologi akan banyak diperlukan bagi merawat serta mencegah masalah ini daripada terus berlaku. Beban berkenaan kesihatan mental semakin meningkat dan cabaran dalam menghadapi masalah ini semakin tinggi. Oleh itu, kesedaran awam berkenaan isu ini perlu disampaikan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyumbang kepada masalah mental: faktor persekitaran, faktor pekerjaan, faktor keluarga dan faktor pendidikan. Faktor persekitaran. Faktor ini mengambil kira keadaan sekeliling seseorang seperti kawasan, tempat kerja dan rakan-rakan. Perhubungan dengan orang sekeliling seperti kawan-kawan menjadi faktor kepada masalah mental seperti pergaduhan, cemburu atau ditipu oleh rakan sendiri. Hal ini sering terjadi dalam kalangan remaja, terutamanya jika wujud situasi seperti tekanan daripada rakan sebaya. Statistik kesihatan mental di Malaysia 2019 menunjukkan bahawa kawasan persekitaran tempat tinggal pula bermasalah mental adalah lebih tinggi dalam kalangan masyarakat bandar sebanyak 12.6% berbanding luar bandar iaitu sebanyak 8.5%. Berikut adalah faktor pekerjaan. Mengetahui tentang tekanan ketika bekerja, tak kala perlu untuk melakukan tugasan dalam masa yang diberikan, memenuhi target bulanan serta tahunan, dan bagi yang tidak bernasib baik, mungkin perlu berurusan dengan majikan yang garang. Perkara ini kerap menyumbang kepada masalah depresi, terutamanya bagi pekerjaan yang memerlukan komitmen masa dan tenaga yang tinggi. Faktor keluarga. Didapati bahawa seseorang yang memiliki masalah keluarga, yakni ibu bapa sering bergaduh di rumah, mahupun keluarga yang mengalami masalah perceraian sering mengalami masalah tekanan. Berdasarkan kajian melalui portal kesihatan MyHealth sumber Kementerian Kesihatan Malaysia, kadar masalah mental adalah paling tinggi dalam kalangan mereka yang bercerai sebanyak 13.6%, diikuti oleh bujang 13.1%, balu 12.2% dan mereka yang berkahwin iaitu sebanyak 10.5%. Faktor pendidikan. Tahap pendidikan seseorang juga menyumbang kepada masalah mental. Masalah mental adalah lebih tinggi di kalangan mereka yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, iaitu sebanyak 15 hingga 16%. Berikut beberapa penyakit yang berkaitan dengan masalah mental. Masalah keresahan ataupun generalized anxiety disorder. Seseorang yang mengalami masalah ini sering berasa risau akan pelbagai masalah dan hal ini akan mengundang keresahan. Antara sistem lain yang akan dirasai oleh pesakit adalah seperti masalah tidur terganggu, otot tegang, senang marah dan juga lemah badan. Masalah skizofrenia. Masalah ini merupakan satu spektrum yang amat luas iaitu pesakit boleh mengalami halusinasi, berilusi dan juga merasakan sesuatu yang tidak wujud. Ia boleh untuk dikelaskan kepada simptom positif seperti delusi dan halusinasi. Bagi simptom negatif pula, ia termasuklah kurang motivasi dan mood yang tidak bersesuaian dengan persekitaran. Masalah yang berkaitan dengan mood. Seseorang yang mengalami masalah mood boleh berada dalam keadaan sedih mahupun mania.
Mania merujuk kepada keadaan seseorang apabila seseorang sangat bertenaga dan gembira. Selain daripada mania, masalah mood sedih juga boleh dialami dan ia merupakan simptom yang amat lazim berlaku dan menyumbang kepada masalah depresi. Sakit bipolar. Sakit ini merujuk kepada seseorang yang ada simptom mania dan juga sedih. Pesakit yang mengalami masalah ini sering mengalami mood yang berubah-ubah. Ketika mereka berada pada keadaan mania, mereka amat bertenaga, bercakap dengan laju dan petah, boros dan mempunyai banyak idea untuk diluahkan. Masalah tertekan ataupun kemurungan. Dalam terma perubatan, masalah ini dikenali sebagai Major Depression Disorder, MDD. Sakit ini saban hari meningkat dalam kalangan komuniti. Setiap orang pastinya pernah mengalami masalah tertekan dalam hidup mereka. Namun bagi pesakit MDD, keadaan tertekan atau murung ini berlarutan lebih 2 minggu dan tidak boleh untuk melakukan rutin harian dengan baik. Cara untuk menjaga kesihatan mental. Senaman. Luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit sehari bagi aktiviti senaman. Senaman membantu melancarkan peredaran darah dan oksigen ke saraf otak bagi membantu otak berfungsi dengan lebih baik. Komuniti. Kerap melibatkan diri dengan komuniti terdekat anda dan elakkan diri daripada bersendirian. Rehat. Seimbangkan masa bekerja dengan masa berehat. Pastikan makan dan tidur mengikut masa yang ditentukan. Bak kata pepatah, badan sihat, otak cergas. Bantuan. Berkongsi masalah dengan orang yang rapat seperti ahli keluarga dan kawan-kawan. Berjumpalah dengan kaunselor jika malu untuk memberitahu masalah yang anda hadapi kepada orang lain. Kesimpulannya, masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat bukan satu perkara yang boleh dipandang enteng kerana ia boleh memberikan kesan yang buruk sehingga mampu mengakibatkan kematian. Hal ini perlu dipandang serius oleh diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Kesedaran awal perlu diwar-warkan agar masalah berkaitan kesihatan mental dapat dibendung pada peringkat awal. Golongan remaja merupakan golongan yang paling berpotensi tinggi dalam menghidapi masalah mental. Justeru itu, ibu bapa diharapkan agar sentiasa peka terhadap tingkah laku maupun emosi anak-anak mereka. Sentiasa menjadi tempat untuk mereka meluahkan perasaan dan sering memberikan galakan kepada mereka dengan motivasi dan kata-kata semangat. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan mereka dan mengurangkan risiko yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental.